Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala telah berlalu seminggu kita dalam bulan Ramadan. Perhatikan bagaimana agaknya Ramadan kita pejam celik seminggu, nanti 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu habis. Allah, masa cepat betul berlalu. Betul? Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaatkan betul-betul Ramadan yang datang ini dan yang berbaki ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian, sambil kita menunggu waktu berbuka puasa ini, marilah sama-sama kita renungi satu ayat Al-Quran, yang mana ayat ini ayat yang memang kita kata wajiblah kita dengar setiap kali bulan Ramadan. Para asatizah kita, tuan-tuan guru kita, para ulama kita, para pendakwah kita, semuanya akan membacakan ayat daripada surah Al-Baqarah ini. Ayat yang menceritakan tentang puasa, kewajipan berpuasa. Ayat ni insya-Allah semua kita biasa dengar dah. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat yang terdahulu daripada kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ayat ini kalau kita perhatikan, ayat ini memang kita dah biasa dengar, tapi kita perhatikan betul-betul. Disebutkan wahai orang yang beriman, menunjukkan kewajipan ini kepada semua orang yang beriman, tanpa mengira statusnya, tanpa mengira latar belakangnya, tanpa mengira warna kulitnya. Asal anda itu orang yang beriman, anda wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudiannya disebutkan diwajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat yang terdahulu daripada kalian. Ayat ini para ulama mengatakan nak menunjukkan dan menguatkan orang Islam supaya kita sedar yang kewajipan ini sebenarnya bukan kena pada kita je, bukan terletak pada umat Islam sahaja, tetapi daripada umat yang terdahulu lagi telah diwajibkan berpuasa. Supaya ialah rupa-rupanya manusia ni kalau dirasa dia je kena, tak habis-habis aku, lepas aku, lepas aku lagi, kan? Mungkin akan stres, mungkin kita akan penat, kita akan letih. Dalam dunia pekerjaan kita pun macam tu juga, kan? Kalau kita rasa kita je asyik kena, memang kita penat. Dalam keluarga pun macam tu juga. Di mana pun kita berada, kalau kita asyik rasa kita sahaja yang kena, memang kita akan penat, rasa berat, rasa beban sungguh-sungguh. Tapi apabila kita rasa bukan aku seorang yang kena, jadi ketika itu sedikit rasa lega pada tanggungjawab yang diletakkan di atas bahu kita. Tak kira lah tanggungjawab itu berbentuk tanggungjawab duniawi, apatah lagi yang melibatkan ukhrawi, melibatkan akhirat kita. Jadi ayat tersebut sebenarnya memberikan motivasi supaya kita pun lebih bersemangat untuk berpuasa. Namun begitu, apa yang menarik yang saya nak sebutkan pada petang ini adalah dalam kitab Fathul Alam bi Syarhi Mursyidil Anam, pada ruangan ta'liqnya yang ditaklikkan oleh guru kami Syekh Muhammad Al-Hajjar, beliau ada menceritakan tentang bagaimana sebahagian daripada tafsir kepada ayat ini, bagaimana dilihat kata orang terdahulu pun diwajibkan berpuasa, tapi hari ini kalau kita tengok orang Yahudi, orang Nasrani, dia tak ada puasa macam kita pun. Jadi macam mana ayat tu kata diwajibkan ke atas umat yang terdahulu daripada kalian? Betul ke wajib atas dia orang? Mestilah betul, sebab dalam Quran ada. Tapi tak nampak pun. Apa pasal tak ada? Yalah, banyak ajaran-ajaran yang asal daripada Allah Ta'ala kepada Bani Israel yang mereka telah tinggalkan. Tentu sekali. Rupa-rupanya puasa salah satu daripadanya. Ada satu kisah diceritakan tentang Bani Israel dulu, mereka juga diwajibkan berpuasa 30 hari. Macam kita juga. Maknanya ayat tu menceritakan sama maknanya. Walaupun ada sebahagian tafsir kata diwajibkan berpuasa, tapi caranya, bilangan harinya berbeza.
Sebahagian kata tak, bilangan hari sama, 30 hari juga. 30 hari juga mereka diwajibkan berpuasa. Kemudiannya apa jadi? Lepas 30 hari berpuasa, satu hari raja mereka gering, sakit, kan? Bila gering, berjumpalah dengan pendeta ataupun dipanggillah pendeta datang ke istana, tengok raja tu kan. Maka ada pendeta yang memberikan solusi. Dia kata beginilah, kalau tuanku nak sihat, tuanku kena puasa lagi 7 hari, lagi seminggu, puasa tambah lagi seminggu. Jadi orang lain raya, tuanku tak boleh raya, tambah lagi seminggu. Macam itulah. Jadi baginda pun berpuasa lagi seminggu, tambah lagi seminggu, sihat walafiat, kan? Selesai. Bila tahun berikutnya datang, dia dah risau. Kalau aku puasa 30 hari lagi, takut nanti sekarang aku sakit balik. Ni dia dah mula guna akal dia sendiri, tak nak rujuk pada ulama, kan? Guna akal sendiri. Jadi dia kata okey, 30 hari kita tambah jadi lagi 37 hari. Tapi mana boleh aku seorang yang berpuasa 37 hari. Aku ni raja. Rakyat jelata pula puasa 30, aku puasa 37. Mana ci? Tu bahasa saya lah. Maknanya mana adil kalau macam tu, kan? Jadi dia kata, dia pun titahkan kepada rakyat jelata semuanya kena berpuasa 37 hari. Puasalah rakyat jelata semua selama 37 hari, kan? Maknanya tak jadi raya. Tak jadi raya lah, lebih kurang, kan? Tambah lagi seminggu. Kita jangan dibuat macam tu, jadi rusuhan tempat kita kalau buat macam tu. Jadi tambah seminggu lagi baru raya. Diorang pun puasa 37 hari. Puasa 37 hari, raja berganti raja Bani Israel, ganti. Datang satu raja, dia kata, kenapa kita puasa 37 hari? Ada halang-halang 37, kita cukupkan je lah jadi 40. Baru cantik nombornya. Dia sekali lagi dia tak nak rujuk pada ulama je, kan? Pandai-pandai. 37 tambah 3 lah jadi 40. Baru cantik, genap, kan? Jadilah 40 hari. Dia pun titah kepada rakyat untuk berpuasa selama 40 hari. Dah rakyat berpuasa 40 hari. Ganti pula raja bersilih ganti. Raja berikutnya pula kata, daripada 40 baik kita puasa 50. Kan lagi cantik nombornya daripada 40. 50 hari. Jadi dia orang pun diwajibkan puasa 50 hari. Waktu tu rupa-rupanya backfire, orang kata. Akhirnya rakyat jelata, orang Bani Israel mula meninggalkan terus puasa. Sebab apa? Satu, bebanan yang melebihi daripada apa yang telah diperintahkan asalnya. Yang diperintahkan pada asal itu dah cantik dah sebenarnya. Tetapi bila ditambah-tambah, maka dia jadi beban, akhirnya ditinggalkan terus. Sebab dah tak mampu dah. Lama sangat nak kena puasa. Sampai 50 hari baru nak raya. Kan? Lebih kurang gitulah. Yang keduanya, kerana mereka melihat bahawasanya agama ini boleh ditukar ganti, ditukar-tukar oleh manusia. Dia bukan lagi perkara yang sacred, perkara yang ada kesucian kerana Allah Ta'ala yang turunkan, tetapi manusia yang serupa dengan kita yang boleh ubah suai. Tapi jangan salah faham, cerita ini bukan bermakna bahawasanya apa yang kita katakan perkara tambahan dalam agama semuanya jadi haram dan sebagainya. Tidak, kan? Sebab perkara yang wajib memang takkan ditambah. Perkara yang wajib memang tak boleh nak ditambah-tambah, kan? Kecuali dalam tempat yang kecil, dalam kumpulan yang kecil, boleh sahaja untuk dalam bentuk pendidikan. Contohnya seorang guru mewajibkan kepada anak muridnya untuk buat perkara tertentu. Denda, kamu kena baca zikir la ilaha illallah sebanyak 1000 kali, contohnya, boleh, kan? Seorang bapa menyuruh anak dia begini. Jangan pula anak tu bila dengar bapak suruh buat macam ni, bapak tak boleh suruh, ini bid'ah bapak. Sudah, kan? Bukan macam tu, bukan maknanya terus kita nak masuk dalam kategori bid'ah ke, tajuk bid'ah ke, tak. Ini lebih kepada nak ceritanya bahawasanya mewajibkan dan memaksa kepada semua rakyat perkara yang Allah Ta'ala tak wajibkan, yang tak perintahkan. Serupalah orang nak wajibkan suruh orang rujuk terus pada Quran, pada hadis, sedangkan tak ada kemampuan. Itu mewajibkan perkara yang di luar kemampuan. Okay? Itu sebenarnya salah. Itu sebab kita perlu rujuk pada para ulama. Okey. Jadi bila diwajibkan berpuasa begitu, asalnya memang rupanya dah cantik sangat dah. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan memang itulah yang perfect, yang paling sempurna. Kali tiba-tiba kita yang mula tinggalkan.
kita yang mula abaikan. Akhirnya kita tidak mendapat hikmah daripada Ramadan, daripada berpuasa yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi rupa-rupanya kenapa kita puasa 30 hari? Ayat tersebut ceritakan supaya kita dapat bertakwa. Takwa apa dia? Buat perintah Allah, tinggal larangan Allah, takutkan Allah. Takutkan Allah maksudnya kita mengharapkan pada Allah. Dia bukan macam takut dengan hantu, takut dengan singa. Dari jauh-jauh, takut dengan Allah, makin nak dekat dengan Allah Ta'ala. Puasa pada bulan Ramadan ajar kita sangat-sangat perkara ini. Puasa pada bulan Ramadan, kenapa 30 hari? Kenapa bukan 10 hari? Kenapa bukan 20 hari? Rupanya kerana 30 hari itulah yang akan membantu kita, menguatkan kita agar bertakwa dan membersihkan jiwa-jiwa kita, menyucikan kita. Mudah-mudahan dalam tempoh yang berbaki dalam bulan Ramadan ini, kita betul-betul dapat menyucikan jiwa kita, dapat bersihkan jiwa kita. Apa yang kita lakukan setiap hari, mudah-mudahan dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita buat sepanjang tahun. 30 hari itu rupanya sekolah yang terbaik agar akhirnya kita keluar daripada Ramadan ini seperti mana dalam sebuah hadis, seperti mana seorang bayi yang keluar dari perut ibunya, bersih, suci, tak ada dosa apa lagi dah, bersih. Ini sebablah yang bila kita beraya, kita beraya Aidul Fitri, kita berhari raya, kita kembali kepada fitrah. Nak balik pada fitrah ini, prosesnya selama 30 hari. Ibaratnya seolah-olah macam kita kata ulat yang memerlukan satu tempoh yang panjang berada dalam kepompong. Bila keluar dari kepompong itu, dia boleh terbang dengan begitu indah, cantik sangat-sangat. Tapi cantik tu dia memerlukan kepada puasa dia berada dalam kepompong tadi tu. Itu ibarat mudahlah, tak adalah sebiji macam tu. Tapi manusia macam kita ni, kita sebenarnya Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka apabila hendak mengekang hawa nafsu kita, berapa hari kita perlukan, Allah yang maha mengetahui. So Allah dah letakkan wajib ke atas kalian puasa tu selama 30 hari ataupun 29 hari. Tengoklah kan, nampak nak bulan. Kemudiannya di sana ada pula puasa sunat, ada puasa 6 pula kan. Itu sebenarnya menambahkan lagi, menguatkan lagi. Jadi ada orang dia mungkin setakat level ni, ada orang levelnya lagi tinggi, ada orang level tinggi lagi. Puasa Nabi Daud selang sehari dia puasa kan. Tak cukup dengan puasa hari ni, besok tak puasa, lusa puasa balik kan, puasa Nabi Daud. Jadi menunjukkan bahawa orang ni dia nak lagi tinggi. Dia boleh kontrol hawa nafsu dia. Akhirnya dia nak supaya nafsu dia akan menjadi apa yang dipanggil sebagai nafsul mutmainnah, yang diseru oleh Allah Ta'ala satu hari nanti, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini sebenarnya kita nak sangat, biarlah ya Allah jadikanlah aku di kalangan orang yang mendengar ayat ini nanti di akhirat nanti. Aku mendengar kata-kata ini, wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha, lagi diredai. Masuklah engkau di kalangan hamba-hambaku, masuklah engkau ke dalam syurgaku. Allah, indah kita dapat mendengar ayat ini. Dan ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada nafsu yang tenang. Dan nafsu yang tenang itu kita perolehi apabila kita latih. Yang asalnya nafsu itu daripada ammaratun bisu, suruh buat kejahatan, sampailah kepada nafsu kita boleh menjadi nafsu yang tenang, jiwa yang tenang dan jiwa yang sejahtera, yang disebutkan dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tiada manfaat harta dan anak pinak, semua ni tak ada manfaat kecuali yang datang pada Allah dengan hati yang sejahtera. Dan itulah yang kita perlukan sangat-sangat. Ramadan yang datang ini kita manfaatkan betul-betul, kita gunakan betul-betul,
kita perbaiki setiap saat daripada Ramadan kita, siang dan malamnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita berjaga untuk mendapatkan redha Allah, mendapatkan pengampunan daripada Allah. Mudah-mudahan kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan redha lagi diridai. Selamat berbuka puasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.